Buletin 1.30 20 Mac bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama tengah hari ini: penjenayah dengan 32 rekod jenayah maut ditembak polis. Kurangkan kesesakan dalam penjara, 2/3 banduan akan jalani pemulihan menjelang 2030. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang penjenayah yang dikehendaki atas 32 rekod jenayah maut ketika berbalas tembakan dengan polis di Limbung Tebal Pulau Pinang awal pagi tadi. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri, Datuk Zainul Samah berkata, lelaki berusia 30-an itu dikehendaki polis atas pelbagai kesalahan sejak tahun 2017. Katanya, anggota peronda menemui sebuah kereta dalam keadaan mencurigakan di Jalan Tasik Valdo kira-kira jam 3.30 pagi. Ketika cuba memberhentikannya untuk pemeriksaan, kenderaan berkenaan memecut laju sehingga memasuki kawasan ladang kelapa sawit sebelum terbabas. Suspek yang keluar dari kenderaan melepaskan beberapa das tembakan ke arah polis terlebih dahulu sebelum ditembak. Suspek turut memiliki 17 rekod jenayah bersabit dadah dan 4 kes jenayah membabitkan senjata api dan ugutan sejak tahun 2017. 2/3 banduan disasar menjalani pemulihan dalam komuniti menjelang 2030. Sasaran itu ditetapkan bagi mengurangkan masalah kesesakan dalam penjara. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, program pemulihan dalam komuniti akan diperkasa bagi membolehkan banduan menyesuaikan diri lebih awal bersama masyarakat. Katanya program pemulihan di luar tembok seperti sistem parol dan perintah kehadiran wajib perlu diperluas. Kerjasama pihak swasta menerusi Corporate Smart Internship CSI yang dilaksanakan kepada orang di parol ODP juga menunjukkan perkembangan positif. Menurut Tan Sri Muhyiddin, pihaknya akan memastikan penjara dilengkapi dengan prasarana lengkap dan sesuai seperti kemudahan rekreasi, peralatan keselamatan dan reka bentuk bangunan yang lebih sistematik. Beliau turut mengumumkan pelaksanaan hari terbuka penjara dan memberi kelonggaran kepada pihak penjara untuk memilih hari sesuai sepanjang bulan Mac sebagai hari terbuka. 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Suspek utama kes pembunuhan kanak-kanak 3 tahun Nur Aisyah Alia Abdullah yang mayatnya ditemui dalam keadaan tidak sempurna berhampiran kawasan Gaung di Gunung Raya Langkawi, Kedah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Langkawi hari ini. Ramlan Abdul Rashid, 37 tahun, didakwa membunuh kanak-kanak itu di kuartus Hospital Langkawi antara jam 9 hingga 10 pagi 23 Februari lalu. Pertuduhan dibacakan di hadapan Magistret Muhammad Rizwan Saleh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Tiada sebarang pengakuan direkodkan. Mengikut pertuduhan, Ramlan didakwa menyebabkan kematian ke atas Nur Aisyah Alia di sebuah rumah bertempat di Blok G, kuartus Hospital Langkawi di Kuah. Mahkamah tidak menawarkan sebarang jaminan dan menetapkan 22 Mei depan untuk sebutan sebelah kes bagi mendapatkan laporan bedah siasat mangsa. Awal Mac lalu, polis menemui tengkorak, cepisan rambut dan gigi mangsa di kawasan Gunung Raya selepas menyoal siasat suspek dan isterinya. Mereka sebelum itu ditahan di Ampang setelah cuba melarikan diri. Mangsa dilaporkan hilang oleh ibu kandungnya, seorang warga Indonesia, Rosmalia Samo, setelah gagal menemui mangsa yang ketika itu berada di bawah jagaan suspek sekeluarga. Polis Johor menahan 2 lagi suspek bagi membantu siasatan kes pembuangan bahan kimia di Sungai Kim Kim Pasir Gudang. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Khalil Kadi Muhammad berkata, pihaknya turut merampas sebuah lori yang dipercayai digunakan untuk membuang sisa toksik berkenaan. Kita telah menangkap 2 lagi orang lelaki yang bertanggungjawab terhadap kilang yang memberi, yang membenarkan orang ni tadi transport toksik tadi untuk proses pelaksanaan seterusnya. Jadi dengan itu, jadi kita ada sekarang ini 19
11 orang lah dalam tahanan kita. Dan saya ingin memaklumkan yang 2 orang itu telah ditahan riman selama 7 hari bermula daripada 19 hari bulan hingga 25 hari bulan. Okay. Itu adalah perkembangan siasatan kita dan dalam siasatan akan dilengkapkan dan dalam masa terdekat kita akan angkat kepada pihak pendakwa raya untuk tindakan seterusnya. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar di Menara Aqabah Pasir Gudang malam tadi. Datuk Muhammad Khalil berkata seorang daripada 9 suspek yang ditahan sebelum ini dibebaskan dengan jaminan polis kerana tiada kaitan dengan kes yang disiasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 278 Kanun Kesiksaan kerana menjadikan udara berbahaya kepada nyawa manusia. Suspek juga disiasat mengikut Seksyen 284 dan Seksyen 326 Kanun Kesiksaan. Polis menubuhkan pasukan khas membabitkan Polis Johor dan Bukit Aman bagi mencari dan memberkas pihak yang bertanggungjawab membuang sisa toksik hingga menjejaskan lebih 4,000 penduduk di Pasir Gudang. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat, antara isu yang berkumandang projek laluan rel Pantai Timur ECRL selain masa depan syarikat penerbangan nasional Malaysia Airlines. Untuk butirannya, kita terus bersama Izrina Amir Hamzah dari Parlimen. Silakan Izrina. Terima kasih Hawa di Sri Pentas. Sebenarnya saya tidak kesorangan di Parlimen. Saya bersama dengan rakan setugas Ridwan Hussein. Saya sayang Malaysia Airlines Berhad MAS tetapi kerajaan tidak mampu menanggung perbelanjaan operasi syarikat itu lagi. Itu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menjelaskan MAS kini beroperasi menggunakan strategi yang tidak menguntungkan. Saya sayang MAS. Saya nak MAS ini dijadikan satu airline nasional. Tetapi ternampak seolah-olah kita tak mampu. Beliau mengakui ada pihak tertentu yang berhasrat membeli MAS yang kini diletak di bawah Khazanah Nasional Berhad dan kerajaan tidak menolak tawaran pembelian itu. Bagaimanapun, katanya kerajaan masih lagi mengkaji sama ada perlu menjual syarikat penerbangan nasional terbabit. Perdana Menteri juga tidak menolak cadangan bekas pengurusan MAS yang mahu syarikat penerbangan itu dikekalkan di bawah kerajaan. Jelasnya, salah satu punca kerugian syarikat itu adalah disebabkan banyak pesawat MAS tidak digunakan sepenuhnya selain banyak penerbangan sudah dibatalkan. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL akan diteruskan pada skala yang sesuai apabila rundingan semula projek itu dengan China dimuktamadkan. Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata proses rundingan itu sedang berjalan dan akan mengambil sedikit masa lagi. Pada masa ini, kerajaan telah melantik yang amat berbahagia Tun Daim Zainuddin sebagai utusan khas Perdana Menteri bagi mengetuai proses rundingan semula projek ECRL dengan Kerajaan Republik Rakyat China supaya penyelesaian win-win dapat diperolehi. Hasil rundingan ini akan dimaklumkan apabila ia dimuktamadkan sedikit masa lagi. Jika usaha rundingan semula ini berhasil, kerajaan yakin projek ECRL akan diteruskan pada skala yang sesuai dengan manfaat yang bakal dijana oleh kesejahteraan rakyat dan menyelamatkan Malaysia dari beban hutang yang tinggi. Perdana Menteri menjawab soalan lisan Ahli Parlimen Kuala Krau, Datuk Seri Ismail Muhammad Said yang mengemukakan pertanyaan sama ada projek itu akan diteruskan pada skala yang lebih sesuai dengan keadaan ekonomi negara serta beban hutang yang terpaksa ditanggung kerajaan. Tegas Perdana Menteri, projek ECRL mampu menjadi pemangkin kepada pembangunan di negeri Pantai Timur. Ia turut dijangka dapat menyumbang pertambahan 1.5% kepada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK di negeri terbabit. Sementara itu, Perdana Menteri turut menyelar tindakan pemimpin tertentu dalam kerajaan terdahulu yang menyoal tindakan kerajaan Pakatan Harapan berhubung projek ECRL.
saya kagum dengan kearifan pihak yang menyoal tadi. Soalnya kenapa tidak disoal dahulu? Semasa perjanjian dibuat. Kenapa tidak ditanya berapa kos konsultan, berapa kos tanah dan sebagainya? Dan saya yakin apabila disoal kepada pihak tertentu, maka tentulah pihak tertentu itu akan batalkan projek ini. Tapi ini terlalu lewat. Kita dah buatlah jalan, kita terikat dengan perjanjian yang tidak adil dan kita diberitahu bahawa perjanjian ini lebih buruk lagi kerana kita tak ambil kira konsultan, visi, tanah dan sebagainya. Saya ucap terima kasih. Kita akan beri perhatian kepada perkara-perkara tertentu. Baiklah, sidang Dewan Rakyat kini sedang berehat sebentar dan akan bersambung semula jam 2.30 petang nanti. Saya Izrina Amir Hamzah. Dan saya Ridwan Husin. Kita kembali ke Sri Pentas. Baik, terima kasih Izrina dan Ridwan langsung dari Parlimen. Baik, kita ke laporan seterusnya. Beberapa pemimpin politik dan ahli Parlimen Perancis mengakui kempen negatif Kesatuan Eropah EU mengenai minyak kelapa sawit Malaysia adalah tidak berasas. Itu kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mengenai kritikan meluas terhadap industri minyak sawit negara kerana dikaitkan dengan penebangan hutan. Menurut Datuk Seri Dr. Wan Azizah, pandangan itu disuarakan dalam pertemuan dengan ahli parlimen dan pemimpin politik di Paris. Dua ahli parlimen Perancis yang hadir dalam pertemuan ini ialah anggota parti LaRem, Anne Ganete dan anggota parti UDI Meyer Habib. Mereka disertai 3 lagi pemimpin politik Perancis yang lain. Menurut Datuk Seri Dr. Wan Azizah, ahli parlimen berkenaan telah pergi ke Malaysia dan berpendapat Malaysia mempunyai persekitaran yang baik dan mengakui kelapa sawit telah mendapat publiciti yang negatif. Mereka turut terkejut apabila dimaklumkan Malaysia masih mempunyai lebih 53% keluasan hutan. Parlimen EU sebelum ini meluluskan resolusi memboikot penggunaan produk minyak sawit yang dihasilkan menerusi cara tidak mampan menjelang 2030. Penswastaan perkhidmatan awam tidak akan menyebabkan penjawat awam kehilangan pekerjaan mereka. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata, ia tidak akan dilaksanakan dalam keadaan segera atau serta-merta dan ia bergantung kepada cadangan serta perbincangan dengan pekerja terlibat. Referring to the privatization that was done in the 80s, where, for example, Telecom, which was under the government at that time, was privatized, and then the workers were then, of course, absorbed into the new corporatized Telecom Malaysia. And at that time, that helped to reduce the number of workers in the civil service. Mengenai tempoh masa penswastaan perkhidmatan awam, Lim berkata ia bergantung kepada cadangan dan perbincangan dengan pekerja terbabit. Dalam pada itu, senarai agensi kerajaan yang bakal diswastakan akan diumumkan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kerajaan mahu melaksanakan sistem penarafan infrastruktur mampan Infrastar secara mandatory terhadap setiap projek infrastruktur di Malaysia. Menteri Kerja Raya Baru Bian berkata, sistem dibangunkan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB yang baru dilancarkan diunjur digunapakai untuk menilai 50% projek infrastruktur baru bernilai lebih RM100 juta menjelang Disember tahun depan. Selepas ini kita harap walaupun kita memulakan dengan company yang ada projek melebihi 100 juta ya, tapi saya harap kita akan menggunakan ini juga dalam syarikat-syarikat yang tidak the normal syarikat juga ya, kerana ini akan memberi satu disiplin bagi syarikat kita yang mengambil terlibat dalam pembinaan. We are just encouraging people to come because at the end of the day, once you go for Infrastar rating, you will make sure that the aspect or the element of sustainability is taken care in your project design as well as implementation. Terdahulu berlangsung pelancaran Infrastar dan Majlis Pembukaan Minggu Pembinaan Antarabangsa ICW 2019, anjuran bersama ASEAN Super 8.
Setakat ini terdapat 5 projek perintis dalam sektor awam dan swasta yang telah dinilai menggunakan sistem berkenaan. Ini termasuk projek loji rawatan kumbahan di Kuantan Pahang, loji janakuasa di Sandakan Sabah dan pembinaan empangan Kahang di Kluang Johor. Laporan antarabangsa. Perkembangan serangan di 2 masjid di Christchurch. Ratusan warga New Zealand, kebanyakannya beragama Islam, berkumpul di tanah perkuburan berdekatan Masjid Linwood untuk menghadiri pengebumian pertama mangsa pembunuhan beramai-ramai di 2 masjid di Christchurch Jumaat lalu. 2 jenazah akan dikebumikan. Bagaimanapun, anggota keluarga mangsa meluahkan kesedihan kerana kegagalan pihak berkuasa menyerahkan mayat untuk dikebumikan dengan segera seperti dituntut Islam. Setakat ini, cuma 6 daripada 50 mayat dikembalikan kepada keluarga mereka. Namun, menurut Pesuruhjaya Polis Mike Bush, proses lambat kerana keperluan mengenal pasti mangsa dan mengelakkan pendakwaan terhalang. Dan ketika pengubian mangsa pertama yang dijadualkan hari ini, Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern menyeru generasi baru di negara itu untuk memerangi keganasan yang berpunca dari sikap resis. Dalam ucapannya, beliau cuba memberi semangat kepada lebih 200 pelajar di Cashmere High School Christchurch yang turut terkesan dengan serangan yang berlaku Jumaat lalu. Ketibaan Ardern disambut dengan persembahan haka penuh emosi bagi memperingati sahabat mereka yang terkorban ketika serangan itu. I alone cannot get rid of those things by myself. I need help from every single one of us. And so if we want to feel like we are doing something to make a difference, yes, show those outpourings of love, gather together, send that strong message, look after one another, but also let New Zealand be a place where there is no tolerance for racism, ever. You know some of the young people who lost their lives on Friday. It's their names and their stories that we need to keep telling, and it's them that we need to honour. Yes, there will be interest in the terrorist who did this, but if I could request one thing, don't say his name. Don't dwell on who he is. Dwell on your students and your friends, because they're the most important people that we need to remember right now. Syed Milne dan Hamzah Mustafa merupakan pelajar di sekolah itu, manakala bekas pelajar Tariq Omar turut terbunuh. Sementara itu, komuniti di Christchurch terus berkabung dan memberikan penghormatan kepada mangsa yang terkorban di beberapa lokasi termasuk di Masjid Linwood. Dalam perkembangan terbaru, Polis New Zealand mengesahkan mayat 21 lagi mangsa telah dikenal pasti. Proses pengecaman jenazah ke atas semua mangsa yang terkorban dijangka akan selesai hari ini. As of last night, at 11:30 p.m, 21 of those victims had been formally identified and were being made available to release to their loved ones. By midday, there will be a further, we believe, 6 victims identified and available to their families. By the end of today, by the end of Wednesday, we should have completed the majority of those identifications. But I have to say that some of those victims will take a little longer. Sebilangan besar mangsa yang terbunuh dalam serangan di 2 buah masjid di Christchurch Jumaat lalu adalah pendatang serta pelarian beragama Islam dari pelbagai negara termasuk Pakistan, Bangladesh, India, Turki, Kuwait dan Somalia. Tentera Israel membunuh seorang warga Palestin yang didakwa kononnya menyerang anggotanya 2 hari lalu. Lelaki berkenaan dibunuh selepas beliau dikatakan melepaskan tembakan ketika tentera rejim cuba menahannya. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan perkara tersebut tanpa sebarang maklumat lanjut. Dalam kejadian itu, lelaki berkenaan didakwa menikam seorang tentera rejim sebelum melepaskan tembakan di sebuah lebuhraya di tebing barat. Seorang lagi tentera Israel turut cedera dalam serangan terbabit. Dalam perkembangan lain, 2 lagi warga Palestin ditembak mati tentera Israel di Bandar Nablus, tebing barat.
Sukan, laluan tradisi jelajah berbasikal Le Tour di Langkawi LTDL 2019 iaitu pendakian berstatus Ors Genting Highlands kembali tersenarai dalam perlumbaan yang akan berlangsung pada 6 hingga 13 April depan. Perkara itu disahkan Ketua Pegawai Eksekutif Human Voyage, Datuk Ahmad Mustafa sambil memaklumkan pendakian sukar di peringkat keempat dari Shah Alam itu sekali lagi menjadi medan pakar pendakian merebut jersey Raja Bukit dan mungkin juga juara keseluruhan. Kali terakhir Genting Highland dipertandingkan sebagai laluan utama LTDL adalah 4 tahun lalu pada edisi 2014. Namun selepas itu, Genting Highland terus sepi susulan kerja pembinaan dan diganti Cameron Highlands yang tiada dalam saingan musim ini. I think to the riders is always a special climb lah Genting kan. So and then kita punya fan base pun banyak suka naik Genting kan. They always want dia memang nak tengok riders ni naik Genting. And support dekat Genting ni has always been huge lah. Dulu-dulu kita buat kan. So insyaAllah we have a good race up to Genting lah insyaAllah. Lazimnya juara di puncak Genting Highlands akan menjadi penentu kepada juara keseluruhan yang sering memihak kepada pakar mendaki. Namun jelas Datuk Mustafa saingan LTDL kali ini berbeza apabila mempertandingkan 2 peringkat di Pulau Langkawi sekaligus memberi peluang sama rata kepada semua pelumba untuk merebut juara keseluruhan di garisan penamat. Satu Round Island, satu di Kuah punya loop. So the Round Island is still quite challenging. Kan? Macam loop tu probably by the Round Island tu we will know is almost lah who's going to win lah basically. Probably Genting tak menentukan but the climbers will be there. Dalam pada itu, pihak penganjur turut mengesahkan 2 pasukan profesional akan beraksi pada perlumbaan itu. Namun, butiran lanjut hanya diketahui umum pada sesi pelancaran yang akan disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Sebagai menghargai prestij kejohanan hoki jemputan paling lama di dunia, kemasukan percuma diberikan kepada penonton yang hadir sepanjang berlangsungnya kempen hoki Piala Sultan Azlan Shah edisi ke-28 yang dijadual membuka tirainya 22 hingga 30 Mac ini. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menampilkan 6 negara kejohanan hoki jemputan yang mula diperkenalkan pada tahun 1983 ini masih mengekalkan venue keramatnya di Stadium Hoki Azlan Shah di Ipoh, Perak. Ini adalah merupakan kejohanan ataupun pertandingan jemputan paling lama yang pernah diwujudkan di dalam dunia dan tentunya kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah ini mempunyai prestij yang tersendiri dan satu-satunya kejohanan yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh pasukan-pasukan hoki elit daripada seluruh dunia. 6 negara termasuk Malaysia menyertai kejohanan kali ini iaitu India, Kanada, Korea Selatan, Jepun dan Poland. Datuk Seri Faizal turut optimis pasukan negara berpeluang cerah untuk menamatkan kemarau 27 tahun muncul juara buat pertama kali pada kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah kali ini. Saingan kali ini menyaksikan pasukan regular seperti Australia dan New Zealand tidak dapat ikut serta kerana terbabit dalam kejohanan World League FIH. Masalah dana yang membelenggu Persatuan Bola Sepak Orang Buta Malaysia BFAM menyukarkan perancangan mereka untuk membuat persiapan untuk melayakkan diri ke Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Dana yang diperlukan itu adalah untuk menampung perbelanjaan skuad ini sepanjang berada dalam kejohanan ASEAN Football Championship 2019 di Bangkok, Thailand September depan. Jelas Presiden BFAM Azhari Abdullah, menurut perancangan asal, skuad negara dijadualkan menyertai 2 kejohanan penting di Jepun dan India. Ia menyaksikan Malaysia terlepas peluang mempertahankan gelaran di saingan 3 penjuru terbuka India yang berlangsung April depan dan kejohanan Asia di Tokyo bermula 21 Mac hingga 25 Mac ini. BFAM kini giat mencari sumber kewangan yang mencukupi dengan sasaran sekurang-kurangnya RM120,000 sebagai persiapan mengharungi kelayakan Sukan Paralimpik Tokyo 2020 di Bangkok, Thailand September depan. Atlet saya sentiasa berlatih, cuma sistem latihan tu dikurangkan because of bila dia orang terlibat dengan kerja dan student.
So dia punya training program, training session more tu hari Sabtu dan Ahad. Most probably by this coming April, kita start dengan 4 session satu hari lah. 1 minggu untuk diorang training. Skuad bola sepak orang buta Malaysia kini berada di ranking 16 dunia dan nombor 1 di Asia Tenggara. Pencapaian terbaik mereka adalah meraih 2 emas berturut-turut di Sukan Para ASEAN Singapura 2015 dan Kuala Lumpur 2 tahun lalu. BFAM menerima tajaan daripada sektor korporat Fox Marketing Sendirian Berhad semalam. Disampaikan pengarah urusannya Datuk Seri Megat Syariman. Ia merupakan penajaan peralatan latihan serta pakaian untuk kejohanan bagi membantu BFAM mengharungi aksi kelayakan Sukan Paralimpik Tokyo 2020.